Macam mana korang nak tentukan keanjalan harga penawaran tu jenis anjal ataupun tak anjal? Korang kena tentukan berdasarkan penentu keanjalan harga penawaran ataupun faktor. Okey, ada faktor-faktor dia, ada penentu dia untuk korang tentukan jenis keanjalan harga penawaran. Korang boleh je ingat formula ni. Okey, formula ni ringkaslah, senang untuk korang ingat, iaitu CTBMFK. C ialah corak penggunaan faktor pengeluaran, T tambahan kos, B bilangan firma dalam pasaran, M mobility faktor pengeluaran, F faktor masa dan K ialah ketersediaan stok atau inventory. Kita tengok penentu yang pertama iaitu corak penggunaan faktor pengeluaran. Kita nak tengok sama ada faktor pengeluaran tu senang dapat ke ataupun susah nak dapat. Contoh, kalau faktor pengeluaran tu senang nak dapat, okey, senang untuk diperoleh dan juga mudah untuk ditambahkan. Okey, kalau contohnya kalau harga meningkat, so nak tingkatkan lagi pengeluaran tu jadi senang. Sebab faktor pengeluaran tu mudah nak dapatkan, senang untuk kita dapatkan dan senang juga untuk kita tambahkan faktor pengeluaran yang sedia ada. Okey, so kalau faktor pengeluaran tu senang untuk kita dapatkan, maka keanjalan harga penawaran tu adalah jenis anjal. Kuantiti ditawarkan tu boleh ditingkatkan dalam jumlah yang banyak. Okey, sebab faktor pengeluaran tu senang untuk kita dapat. Faktor pengeluaran macam sebelum ni kita dah belajar, BMTU, buruh modal tanah usahawan. Okey, contoh kita ambil dari segi tanah. Okey, tanah ni terdiri daripada hasil hutan ke, hasil laut ke, ataupun biji timah ke. Okey, apa-apa yang ada dekat muka bumi ni, okey, anugerah alam semula jadi, sesiapa je boleh dapatkan secara percuma. So contoh kalau macam hasil laut, ikan. Kalau ikan senang untuk dapat. Sebaliknya kalau faktor pengeluaran tu susah kita nak dapat. Contoh kita ambil faktor pengeluaran tanah lah juga kan. Tanah ni hasil bumi, contohnya macam petroleum. Petroleum susah nak dapat. Petroleum tu dia duduk bawah laut. Okey. Dia susah nak dapat. Petroleum ni untuk apa? Untuk kita buat, contohnya untuk buat minyak kereta. Okey, untuk hasilkan minyak kereta, minyak motor. Okey. So petroleum ni dia susah nak dapat. Bila susah nak dapat, maka keanjalan harga penawaran tu adalah jenis tak anjal. Okey, faktor pengeluaran tu, petroleum tu kita tak dapat nak tingkatkan lagi dia punya pengeluaran secara besar-besaran. Sebab petroleum tu susah nak dapat. Okey, so itu contoh dari segi corak penggunaan faktor pengeluaran. Okey, yang seterusnya ialah tambahan kos. Bila kita nak tingkatkan kuantiti pengeluaran sesuatu barang tu, kita mestilah kena tambah kos pengeluaran. Okey, lagi banyak barang yang kita nak keluarkan, kos pengeluaran dia pun akan meningkatlah. Yang bertambah tu sebenarnya ialah kos pengeluaran. Kalau kita nak tambahkan kita punya pengeluaran barang, tapi kita hanya memerlukan kos tambahan yang sikit, kita nak kena tambah kos pengeluaran kita tu sikit je. So bila sikit je tak jadi masalah lah. Macam kita tak berkira-kira lah untuk keluarkan barang yang banyak. Kesimpulannya dekat sini, kalau pertambahan penawaran tu dia memerlukan tambahan kos pengeluaran yang sedikit, maka keanjalan harga penawaran tu ialah anjal. Barang tu dapat dihasilkan, dapat dikeluarkan dalam jumlah yang banyak lah. Sebaliknya, kalau kos pengeluaran tu dia perlu tambahkan dalam jumlah yang besar, dia perlu tambah kos pengeluaran dalam jumlah yang besar untuk menghasilkan kuantiti barang dalam skala yang besar. Nampak? Bila dia nak hasilkan barang dalam jumlah yang banyak, tapi dia kena fikir kos tambahan yang dia kena tanggung tu. Bila kos tambahan tu banyak, besar, so dia tak dapatlah nak hasilkan barang dalam kuantiti yang banyak. Okey, dia boleh tingkatkan pengeluaran, tapi dia tak boleh tingkatkan pengeluaran dalam jumlah yang banyak. Sekali banyak macam tu tak boleh. Okey, sebab dia kena fikir juga, dia kena ambil kira juga kos tambahan yang terlibat. Okey, so kalau dia melibatkan tambahan kos pengeluaran yang sangat besar, maka dia punya keanjalan harga penawaran tu jenis tak anjal. B ialah bilangan firma dalam pasaran. Keanjalan harga penawaran tu dikatakan
anjal kalau bilangan firma dalam pasaran tu banyak. Contohnya macam tudung. Tudung ada banyak company, berlambak company yang ada dekat Malaysia ni yang keluarkan tudung. So, bila banyak firma dekat dalam pasaran, maka kuantiti ditawarkan tu ataupun penawaran tudung tu sebenarnya tinggi, banyak. Semua pengeluar dia akan berlumba-lumba, semua firma dia akan berlumba-lumba untuk hasilkan tudung. Okey, maka kuantiti ditawarkan juga akan bertambah sebab banyak company yang sama keluarkan tudung, contoh. Okey, sebaliknya kalau bilangan firma dalam pasaran tu sikit je, tak banyak keluarkan benda yang sama macam kita keluarkan. Contohnya macam pokok gaharu. Tak banyak kedai yang korang boleh jumpa kedai yang jual pokok gaharu ni. Pokok gaharu ni ialah pokok, sejenis pokok yang rare yang susah nak jumpa, yang kita susah juga nak jumpa kedai yang jual pokok gaharu ni. Okey, pokok gaharu ni adalah pokok yang orang guna untuk buat perfume, untuk buat wangi-wangian kan. Bilangan firma dalam pasaran yang menjual pokok gaharu tu sedikit. Okey, so bila bilangan firma tu sedikit, automatik dia punya jumlah keluaran pokok gaharu tu, pengeluaran pokok gaharu tu juga sedikit lah. Okey, so bila sedikit, keanjalan harga penawaran tu adalah tak anjal. Contoh kalau harga pokok gaharu tu meningkat, pengeluaran pokok gaharu juga dapat ditingkatkan, tapi hanya sikit sahaja sebab bilangan firma dalam pasaran tak banyak, tak ramai yang keluarkan, yang hasilkan, yang produce pokok gaharu tu. Yang seterusnya ialah mobility faktor pengeluaran. Mobility faktor pengeluaran sebenarnya mempengaruhi juga keanjalan harga penawaran. Mobility tu maksudnya macam pergerakan lah. Kita nak tengok sejauh mana kita punya faktor pengeluaran tu, faktor pengeluaran yang kita gunakan untuk menghasilkan barang, sama ada faktor pengeluaran tu dia boleh dipindahkan secara mudah ataupun tak. Boleh digerakkan secara mudah ataupun tidak. Sebab tu, mobility tu sangat penting. Mobility mengenai pergerakan. Mobility ni dia ada dua. Satu, mobility yang tinggi. Satu, mobility yang rendah. Mobility yang tinggi tu maksudnya faktor pengeluaran tu mudah dipindahkan daripada suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Senang bergeraklah, senang digerakkan. Ataupun daripada suatu keluaran kepada satu keluaran yang lain. Itu kalau mobility dia tinggi, tahap mobility dia tinggi. Tapi kalau tahap mobility dia rendah, bermaksud faktor pengeluaran tu dia susah nak digerakkan. Dia susah nak dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, ataupun daripada suatu keluaran kepada satu keluaran yang lain. So dekat sini, keanjalan harga penawaran tu dikatakan anjal kalau mobility faktor pengeluaran tu tinggi. Kalau faktor pengeluaran tu senang untuk dipindahkan daripada satu tempat kepada satu tempat lain. Senang bergerak. Senang cerita senang digerakkan lah. Contohnya apa? Faktor pengeluaran macam sebelum ni kita dah belajarkan BMTU, buruh modal tanah usahawan. So itu semua faktor pengeluaran. Faktor pengeluaran ni ialah apa benda yang firma tu gunakan untuk menghasilkan barang. Kiranya apa-apa yang digunakan untuk menghasilkan barang yang dijual tu, itu kita panggil faktor pengeluaran lah. Antaranya buruh, modal, tanah, usahawan. Contoh, kalau macam buruh pekerja senang bergerak daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Ataupun saya bagi contoh yang lain. Contohnya kalau kita pilih faktor pengeluaran dari segi modal. Contohnya macam mesin, bangunan kan. Itu dari segi modal lah, duit. Contohnya macam mesin jahit. Mesin jahit kan kecil je. Kecil, senang dibawa pergi ke mana-mana. Dia portable kan. So dia mudah dipindahkan daripada daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Daripada mesin jahit tu senang untuk kita menghasilkan baju. Tak payah nak banyak-banyak step lah proses dia. Just guna mesin jahit dah boleh dah jahit baju kan. Macam tu. Dia kiranya senang lah untuk menghasilkan suatu keluaran yang lain. So itu maksud dia. Itu mobility yang tinggi. Katakanlah firma yang menghasilkan pakaian. Dia jahit baju secara pukal. Dia jahit baju seluas secara pukal. And dia supply
pakaian tu kepada kedai-kedai pakaian lain. Okey, katakanlah firma yang supply baju-baju ni, dia gunakan apa? Faktor pengeluaran dia untuk menghasilkan baju pakaian tu. Of course, dia gunakan buruh, dia gunakan mesin jahit. Mesin jahit tu senang untuk dipindahkan daripada suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Kalau firma tu gunakan faktor pengeluaran yang mempunyai mobility yang tinggi, maka firma tu dia dapat menghasilkan dia dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang banyak, dalam kuantiti yang banyak, dalam skala yang besar. Sebab faktor pengeluaran yang digunakan tu senang nak bawa pergi ke mana-mana. Senang kalau dia nak top up lagi. Dia nak top up lagi faktor pengeluaran untuk tambahkan dia punya pengeluaran. Sebaliknya, kalau faktor pengeluaran tu mobility dia rendah, dia susah nak dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain, ataupun daripada barang tu susah dia nak keluarkan barang yang lain, dia nak hasilkan barang yang lain susah. Okey, apa contoh faktor pengeluaran yang mobility dia rendah? Contohnya macam apa? Okey, tanah. Tanah memang tak boleh nak dipindahkan. Mana boleh nak bawa tanah pergi ke tempat lain? Kalau tanah tu duduk kat situ je. Apa lagi contoh lain macam bangunan. Bangunan, of course, takkan you nak pergi angkat bangunan. Memang tak pernah dibuat orang lah pindah bangunan. Kecuali kalau you Superman, you boleh angkat bangunan tu pergi ke tempat lain kan. So memang bangunan, tanah tak boleh dipindahkan, okey. Ataupun memang tak boleh dipindahkan. Ataupun benda-benda yang besar, yang berat memang susah gila nak angkat. Contohnya macam kalau padi kan, kalau nak menghasilkan padi, gunakan jentera pembajak padi kan besar tu kan. Dia mobility dia rendah, susah nak dipindahkan daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. So kalau faktor pengeluaran tu mobility dia rendah, maka keajalan harga penawaran tu adalah tak anjal. Okey, kalau faktor pengeluaran yang syarikat tu gunakan mobility dia rendah, dia susah nak hasilkan barang dalam kuantiti yang banyak. Okey, dia susah nak tingkatkan dia punya pengeluaran lagi. Dia boleh tingkatkan pengeluaran, tapi dia tak bolehlah nak tingkatkan pengeluaran secara besar-besaran. Okey, sebab terhad, penawaran dia terhad. Okey, dia sebab faktor pengeluaran tu mobility dia rendah. Okey, faktor masa pula. Faktor masa ni terbahagi kepada dua, iaitu jangka masa pendek dan jangka masa panjang. Kalau jangka masa panjang ni, keajalan harga penawaran tu adalah anjal. Firma tu dapat menghasilkan barang dalam kuantiti yang banyak, dia dapat tingkatkan penawaran dia sebab dia ada masa yang panjang untuk dia menghasilkan produk ataupun dia punya barang. Faktor pengeluaran tu boleh diubah dengan mudah lah. Okey, maksudnya kalau kita nak tingkatkan pengeluaran secara besar-besaran pun boleh, sebab faktor pengeluaran tu boleh diubah dengan mudah. Okay, kalau tak cukup yang ni, boleh top up yang ambil yang lain. Kalau tak cukup tang tu, boleh ambil yang lain. Nampak? Okey, faktor pengeluaran tu banyak. Kita ada masa yang panjang untuk kita ubah kita punya faktor pengeluaran, untuk kita top up mana yang kurang lah. Sebaliknya, kalau jangka masa pendek, penawaran tu terhad, dia tak dapat nak keluarkan barang tu dalam kuantiti yang banyak pada satu-satu masa. Okey, sebab penawaran tu terhad, dia hanya gunakan faktor pengeluaran yang sedia ada. Seterusnya ialah ketersediaan stok ataupun inventory. Ni kalau syarikat tu, firma tu dia dah ada stok, dia dah ready stok, dia siap-siap dekat dalam kedai dia, dekat dalam firma dia, tu senang. Maka keajalan harga penawaran tu dikatakan anjal. Okey, anjal kalau dia dah ada stok siap-siap, orang kata dah ada ready stok. Stok ni tak kira lah, dia ada tiga. Iaitu yang pertama ialah bahan mentah. Okey, bahan mentah ni adalah bahan yang tak siap lagi. Okey, contohnya apa? Contohnya macam kedai kek. Kedai kek, bahan mentah ni contohnya dia guna apa? Telur, tepung. Contoh telur dengan tepung kan. So, bila kedai kek tu dia dah ada siap-siap dekat kedai dia tu, telur, tepung dah memang cukup kat dalam kedai dia tu, bila-bila masa je dia boleh buat kek. So, itu bahan mentah itu dikira stok juga tu. So, bila bahan mentah dia cukup, so penawaran tu dia jadi anjal. Dia boleh hasilkan kek dalam jumlah yang banyak. Dia boleh tingkatkan pengeluaran kek tu secara besar-besaran lagi sebab dia dah ada stok dah siap-siap. Sebab tu stok ni penting. Stok ni penting sebab firma tu dia boleh mengambil tindakan yang cepat bila permintaan dia meningkat. Okey. So yang kedua, ni stok yang kedua lah. Yang pertama tadi bahan mentah, ataupun yang kedua ini ialah barang separuh siap.
Barang separuh siap macam kedai kek tadi, contoh yang bahan mentah tadi telur, tepung kan. So barang separuh siap ni contohnya apa? Contohnya macam kalau korang perasan dekat kedai-kedai kek ataupun dekat pasar raya ada jual yang macam tepung seberguna. Contohnya tepung untuk buat brownies. Kita beli je tepung untuk buat brownies tu. Lepas tu kita just letak telur, letak minyak, kacau-kacau, letak dalam oven, dah siap, simple. Itu maksud barang separuh siap. Dia tak siap, dia separuh. Okay, kita kena tambah lagi separuh bahan dan baru siap. Okay, so itu barang separuh siap. Tu stok juga tu. Kalau barang separuh siap tu banyak, dah ready, so senang kita nak buat penawaran. Okay, nak supply barang senang. Okey, yang ketiga ialah barang siap. Ni barang siap ni barang yang last sekali lah, yang dah siap punya, complete punya. Contoh macam kedai kek, kek lah, kek yang dah siap. Itu kita panggil barang siap. Okey, so itu adalah 3 contoh stok: bahan mentah, barang separuh siap dan barang siap. Okey, so stok ni penting. Kena prepare stok siap-siap. Kena siapkan stok tu, readykan stok awal-awal. Sebab nanti senang kita nak memenuhi permintaan daripada pelanggan. Kita nak tingkatkan penawaran tu jadi senang. Okay, sebaliknya kalau firma tu dia kekurangan stok, okay, dia tak readykan stok dia, nanti kalau ada permintaan meningkat, dia tak dapat nak memenuhi permintaan. So rugilah. Orang nak kita punya barang tapi kita tak dapat nak bagi barang tu kepada pelanggan kita. So sebab itulah stok ni amat penting. Okay, kalau firma tu dia tak ada ketersediaan stok, dia tak ada stok yang tersedia, okay, dia tak cukup stok, dia tak simpan stok awal-awal, so keanjalan harga penawaran tu jadi tak anjal. Dia tak dapat nak menghasilkan barang dalam jumlah yang banyak pada satu-satu masa.